Tes, tes. ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpahan kasih sayang dan pertolongan yang Allah hamparkan buat kita malam hari penuh barakah ini, walaupun dalam waktu kehujanan, dapat sama-sama kita hadir ke ruang Dewan Baitus Salam ini untuk kita mempelajari kalam Allah. Moga-moga kita menjadi orang yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya semula kepada yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa insya-Allah sebelum kita membacakan Al-Quranul Karim pada malam hari ini, sebagaimana biasa kita akan membaca terlebih dahulu berkenaan dengan ilmu tajwid Al-Quranul Karim Rasam Osmani yang dikarang oleh Haji Abdul Qadir Leong. Taib, jadi hari ini kita akan menyambung kembali pada tajuk besarnya bahagian Al-Waqfu ataupun yang dipanggil sebagai berhenti. Ada beberapa keadaan kaedah berhenti yang telah kita baca pada minggu yang lalu, iaitu berhenti sempurna ataupun dipanggil waqaf tam ataupun waqaf lazim. So kedua-duanya adalah perkara yang sama. Waqaf tam ataupun waqaf lazim, iaitu diletakkan huruf mim kecil di atas perkataan. Semisal yang kita dapat lihat pada muka surat 86 itu, innama yastajibul ladzina yasma'un, ada padanya mim kecil menunjukkan kalimah makna ayat tersebut sempurna, maka boleh berhenti dekat situ. Mana-manalah kalau kita jumpa mana-mana muka surat ada mim kecil, lebih utama untuk kita berhenti kerana makna kalimahnya sempurna, dan kita boleh terus sambung sahaja. Wal mauta yab'atsuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Ini yang kita dah bahas pada pertemuan yang sudah. Yang kedua yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, iaitu waqaf kafin, iaitu waqaf berhenti memadai ataupun mencukupi. Boleh nak berhenti dekat situ, dan boleh terus sambung pada selepas daripada waqaf kafin tersebut. So apakah tanda waqaf kafin tersebut? Diletakkan qaf lam ya. Contoh dekat sini dia kata kat kita, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Ada qaf lam ya dekat atas dia, maka waqaf memadai nama dia. Memadai untuk berhenti. Bagus untuk berhenti juga. Wallahu alimun hakim. Boleh terus sambung, tak payah nak tarik balik. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita telah pun mempelajari berkenaan dengan waqaf hasan, iaitu berhenti elok, baik untuk berhenti dekat situ. Namun menyambungkan bacaan adalah lebih utama. Hasan ni maksud dia apa? Baik. Jadi sebenarnya bukan baik berhenti, baik sambung. Tapi kalau nak berhenti kat situ boleh ke tak boleh? Boleh. So kita tengok contoh dia dekat sini, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Boleh nak berhenti kat situ. Tapi yang lebih utamanya adalah sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Maksudnya apa kat situ? Sambung lebih utama. Okey. Jadi itu yang telah kita bahaskan pada pertemuan yang sudah. Waqaf tam, waqaf kafin dan juga waqaf
hasan. Maka pada malam hari ini insya-Allah kita suka nak menyambung pada poin yang keempat, iaitu waqaf qabih. So sebut-sebut qabihun. So qabih ni sebenarnya adalah lawan bagi hasan. Kalau hasan itu molek dan elok, maka qabih ini adalah jelek dan buruk. Sebab tu tak bolehlah kita nak ejek seseorang itu memiliki wajah yang qabih, sebab yang ciptakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi qabih ni maksudnya tak elok ataupun jelek. Kita tengok syarahan dia, menghentikan bacaan pada rangkai kata yang tidak sempurna maknanya. Kenapa dia jadi jelek? Ini sebab dia. Sebab kita berhenti pada rangkai kata yang tak sempurna makna, kerana makna dan lafaznya masih terikat dengan kata-kata yang berikutnya. Dalam Al-Quran Resam Osmani, ianya diberikan tanda lam alif. So la tu pun kalau kita belajar bahasa Arab, la tu maksud dia tidak kan, ataupun jangan. La taf'al, tak usah buat perangai itu. Contoh orang Arab disebut macam tu. So la tu dia adalah la an-nafiyah, dia menafikan, jangan berhenti, lebih elok. Untuk menunjukkan jenis berhentinya adalah waqaf qabih, maka tidak elok berhenti bacaan padanya. Tapi andailah kata napah kita memang tak sampai, boleh berhenti ke tak? Boleh berhenti, tapi apa nak kena buat? Tarik balik sikit daripada tempat kita berhenti tu. Okey, sebagai contoh dia, jom kita baca sama-sama. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Jadi kalau napah tak sampai, kita pun dah bajet dah, tak sempat nak sampai dekat azim tu, apa nak kena bikin? Kita berhenti dekat lahum maghfirah. Kalau maghfirah pun tak sampai, berhenti dekat lahum. Cuba dekat situlah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum. Cuba sebut. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Maka menghentikan bacaan pada kalimah as-salihat, ada dalam alif dekat atas tak tu, tidak elok, kecuali tidak cukup napah ataupun bersin. Sampai-sampai kat solihat tu terbersin, hacum. So itu kita panggil uzur lah, tak jadi masalah. Apabila hendak memulakan bacaan semula, hendaklah mengulang dari kalimah wa'ada hingga akhir ayat. Jadi nak bagi isyaratnya, kenapa dia suruh kita baca daripada wa'ada? Sebab nak bagi tahu itulah maksud yang cantik. Sebab maksud dia apa dekat sini? Dan Allah Ta'ala telah menjanjikan bagi orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka mendapatkan pengampunan dan juga pahala yang besar. Jadi kita tarik daripada wa'ada tu comel lah makna dia tu kan. Tapi itu kita kata tadi, kita kena pandai-pandai nak kawal nafas. Kalau nafas kita tak sampai dekat azim, sekurang-kurangnya jangan berhenti dekat salihat, tambah sikit berhenti dekat lahum, supaya kita boleh dapatkan kembali makna yang comel tu. Lahum maghfirah, bagi mereka mendapatkan pengampunan, wa ajrun azim, dan juga pahala yang besar. Okey, ada soalan dekat sini? Tak ada kot. Pasal kita jenis mudah dia, tengok kalau ada lam alif, lebih baik tak usah berhenti. Itu sahaja poin cerita besar dia ni. Tapi nama dia apa? Waqaf qabih. Qabih tu maksud dia apa, Wan? Tidak elok ataupun sebenarnya buruk lah. Qabih ni buruk, jelek. Tak elok berhenti kat situ. Makna dia tak sempurna. Kat ujung ayat ada lam alif. So kat situ maknanya dia ada option, sama ada nak terus sambung ataupun waqaf. Bolehlah nak waqaf kat situ kan. Tapi sebahagian daripada perawi-perawi daripada Hafs an Asim tu, ulama-ulama dekat bawah Hafs tu, makanya dia tak berhenti dekat situ. Boleh jelas? So Imam Hafs dia ambil daripada Imam Asim, maksudnya ada riwayat dia berhenti kat situ, ada riwayat dia sambung. Okey, tak ini masalah. So dekat situ sebenarnya lebih baik utamanya berhenti sebenarnya.
Kalau kita lah yang kita baca, kalau kita sampai pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 yang kat hujung tu, lebih baik kita berhenti sebenarnya. Boleh? Okey, kita pergi nombor 5. Walk. Fadal. Tam. Okey, ada mim kecil tu. Iklab. Iklab mim panjang. Mim dia ada batang ke bawah dia tu ada. Kalau waqaf tam ni dia mim kecil tu lah. Ekor kecil. Ekor pendek. Kan? Nah, tapi kalau iqlab, kalau kita tengok contoh perkataan mim ba'di, atas nun tu dia punya mim tu ekor dia panjang. Boleh? So itu jadi kita tengok time kita baca Quran, sekali lagi kita cari iqlab untuk membezakan dengan waqaf tam. Kalau waqaf tam ataupun waqaf lazim ini, mim dia ekor pendek tu. Mim kecil. Silakan. Dia tak dianjurkan berhenti kat situ. Betul. Sebab lam alif tu nak bagi isyarat kepada kita sebenarnya jangan berhenti. Tapi dia kata kan, tapi point dia kata kalau nafas tak sampai boleh berhenti. Kalau terbersin boleh berhenti. Point dia sebenarnya dalam bacaan Quran ada konsep jenayah. Dan jenayah tersebut adalah curi nafas. Kesalahan hukum dia haram, tak boleh curi nafas. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Tak boleh, haram. Tak boleh sebab Quran haram. Tak boleh. Sebab Quran ini sifat dia menenangkan. Tapi kalau kita kejar nak khatam pembacaan, dia tak tenang. Kita nak habiskan apa? So at last itu yang hashtag surah Al-Baqarah dan Al-Baqarah. Hashtag dan juzuk 1. Habis je lah, tapi dia dapat habis je. Sebab sifat baca Quran ni dia tak payah kelang kabut. Dia kena tenang. Nafas tak sampai, nafas pendek, cerita lain. Memang itu keuzuran. Laju. Dia ada beza. Sebab tu kita dah pernah belajar di awal-awal dulu. Bacaan Quran ni ada 5 ataupun 4. Tartil, tahqiq, tadwir, hadar. 4. Betul. 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 Sahih. Itu yang kalau tengok yang macam Akademi Al-Khair tu kan. Dia panggil apa? Fotografik. Fotografik ni maksudnya dia nampak sekeping-sekeping. Benda tak ada kat depan mata tapi dia nampak. Atas perkataan salihat tu ada lam alif kecil. Dia boleh nampak benda tu. Sampai tara tu lah. Tapi ana kira lah, setiap orang Allah Ta'ala takdirkan bentuk hafalan ni berbeza-beza. Macam Ana sendiri, macam Iti kata tadi, Ana kecil-kecil dulu Ana hafal ikut lagu. So bila sampai kat sini lagu dia Ana sendiri yang setting macam ni. So Ana akan ingat, lepas ni kat sampai sini je lagu dia mesti macam ni. Boleh, tapi niat kena luruskan lah. Niat kena lurus. Bukan kita hafal pasal lagu. Sama macam kita dengar Quran juga. Kita bukan nak dengar yang syekh-syekh yang baca sedap aja kan. Sebenarnya intipati daripada apa yang dia baca tu yang kita nak kena hadam tu. Bukan pada lagunya. Tapi kita tak menolak. Suara sedap ni boleh tarik crowd. Tak menolak lah. Tapi niat nak kena lurus lah. Aku baca Quran pasal ustaz ni baca sedap. Pasal suara dia merdu. So aku baca Quran. Tak betul ya. Niat kena lurus. Kemudian ada orang macam tu lah. Kalau dululah nak pernah sembangan di KJ sekali pun kan. Dia kan kuat hafalan, Masya Allah, Tabarakallah. Kami pernah sembang-sembang berdua lah. Ini kira tak tahulah buka aib ke tak buka aib ke tak tahulah. Ana cakap kat dia, ustaz, dulu Ana kecil-kecil Ana hafal satu hari 8 muka surat. So dia kata, Alhamdulillah Ana sehari 18 muka surat. So kami beza. Ana rasa yalah kita 8 lah, dia 18. So dia boleh hafal. So kaedahnya bila Ana tanya macam mana, dia kata tak ada ubat. Tak ada ubat. Tak adalah kismis minda ke air kopi ke, tak ada. Nak apai kasratut tikrar, itu saja. Banyak mengulang. Itu je sebenarnya dia punya kaedah.
Bila banyak sampailah hatta ja'ahumul malal, sampai rasa bosan dah nak mengulang. Time tu dia akan tepu lah. Bacalah macam mana pun, time tu dah tepu dah. Tak hilang pun. Kan? Ini antara cerita dulu-dulu pernah sembang-sembang dengan dia lah. Masya Allah, tabarakallah. So, Allah Ta'ala alam, setiap orang Allah Ta'ala takdirkan dia punya hafazan tu berbeza-beza. Tapi sebenarnya memang betul. Guru Ana dulu kat Madinah dia kata, Faiz, sehari kau tinggal Quran, sejuzuk dia tinggal kau. Faham tak? Sehari kau tak baca Quran, 20 muka surat dia hilang daripada hati kau. Dia keluar. So itu sebenarnya bukan 20 tu wajib lah. Maknanya tak ingat lah. Dia pun tak ingat kita. Ada tempat ni tak ingat, ada tempat ni tak ingat, ada tempat ni tak ingat. So nak tak nak sebenarnya kena mengulang juga baca Quran ni, hafal. Sebab tu kita ni belajar dekat sini kan. Jangan azam nak pandai baca je. Sebab nak kena hafal juga. Betul. Sebab tu konsep datang kelas macam ni benda penting sebenarnya. Dan hafalan yang paling terbaik waktu nak mengulang sebenarnya dalam semayang. Paket datang sekali. Sebenarnya time belajar tu pun dah boleh ingat dah. Kalau sebenarnya bacaan Al-Quran ni kita dengar 8 kali ayat yang sama kan, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Kita dengar dekat, kita dengar aja betul-betul bagi perhatian, kali ke-6 tu dah ingat dah sebenarnya. Kan? Kali ke-7, 8, 9, 10 tu dia dah boleh lekat dah sebenarnya. Tapi masalahnya banyak kita dengar tak betul-betul. Kita dengar tu sambil lewa, dengar je. Sebab tu kadang-kadang kejap lagi kita baca Quran seorang-seorang betul. Beberapa ayat je kita baca, beberapa baris je pun kita baca biasanya kat dalam kelas kita ni. Sebenarnya kalau orang ni dah 5 kali, 6 orang baca, orang ke-7 tu tak payah tengok Quran dah sebenarnya. Kalau dia dengar betul-betul. Kalau dia dengar betul-betul, dia dah boleh tahu dah. Lepas perkataan ni, lepas baris ni. Lepas ni dah boleh lah. Tapi masalah kita tak dengar betul-betul. Yelah kalau cerita ayat panjang cerita lain. Tapi kalau kita baca sebaris 2 baris ni, sebenarnya konsepnya macam tu lah. Tambah pula kalau kita faham bahasa Arab, mau lagi lah. Dulu pun ni antara tips lah nak mengapai kan. Baca satu ayat, baca makna. Baca satu ayat, baca makna. Jadi kita hafal bukan setakat lagu tu, tapi tahu cerita. Lepas cerita Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Allah suruh cerita pasal Nabi Ismail. Lepas tu Nabi Idris. Lepas tu Allah puji mereka semua. So kita tahu cerita ni. Tadi aku dah sebut nama Nabi Ibrahim. Lepas ni mesti nama Nabi Ismail. Lepas tu mesti nama Nabi Daud. Lepas tu mesti nama Nabi Idris. Lepas tu Allah puji mereka semua. So tahu cerita tu. Macam tu lah. Tapi banyaknya nama kita pun insan. Wa ma summiyal insan illa linasih. Dan tak lain tak bukan kenapa kita dinamakan sebagai insan, pasal kita banyak lupa. Dan kita sangat berhajat kepada mengulang. Dan yang bagi kita hafal Quran ni bukan diri kita, bukan otak kita. Ar-Rahman Allamal Quran. Sebab tu setiap kali nak hafal Quran tu, dan setiap kali dah habis Quran tu pun, anjuran berdoa Allahumma arhamna bil Quran tu bagi apa kita panggil impak besar sebenarnya. Sebab tu kena doa selalu. Dia tak wajib, tapi kita Allahumma arhamna bil Quran. Dan saya kira pun ramai orang hafal doa tu pun pasal lagu je. Betul tak? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Dan saya kira ada kawan-kawan saya suruh baca straight, tak payah berlagu, tak boleh baca pun. Dia nak kena ada lagu tu juga kan. Allahumma arhamna bil Quran. Dia nak kena macam tu juga. Kalau suruh baca straight, Wan boleh tak? Cuba try. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nussina, bukan nasina, nussina. Kalau nasi, maksud dia kita sengaja lupa. Kalau nussina, kita dilupakan. Faham tak? Kita sibuk masak, kita sibuk jemur baju, kita sibuk pergi kerja, sampai dilupakan daripada membaca Quran. Jadi kita kata, ya Allah, ingatkanlah kami atas apa yang telah kami dilupakan. Okey.
Jom kita pergi pada yang kelima, waqaf jaiz, yang terakhir sebelum kita baca Quran. Waqaf jaiz ni berhenti harus. Maknanya boleh berhenti, boleh sambung. Menghentikan bacaan pada rangkai kata yang tidak sampai merosakkan makna. Jadi kalau dekat waqaf jaiz ni, dia tak rosakkan makna kalau kita berhenti. Jadi seseorang pembaca Al-Quran harus berhenti bacaan padanya. Apa maksud harus? Boleh. Dia tak wajib, dia tak sunat. Boleh lah. Nafas tak sampai ke, nafas sampai ke, nak rasa nak berhenti, boleh lah. Ataupun terus menyambungkan bacaannya. Dalam Quran Rasam Uthmani, ia diberikan tanda berhenti jim. Untuk menunjukkan jenis berhentinya adalah waqaf jaiz. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Sebut. Wallahu wasi'un alim. Jadi dekat atas yasha' tu ada jim. Jim itu nama dia waqaf jaiz. Jadi kalau orang tanya kat kita, jaiz tu maksud dia apa? Bukan selangor. Jaiz tu adalah boleh berhenti atau boleh sambung. Siapa nafas panjang, sambunglah. Siapa nafas pendek, berhentilah. Tapi nak berhenti dekat yasha' tu kita dah belajar dulu dah. Kena berapa harakat? Berapa kan? Yasha berapa? Boleh diskaun ke tak boleh diskaun? Sebab okey, bagus. Situ je kita nak dengar. Tak ingat, tak tahu. Okey. Yasha dia mad wajib muttasil. Apa yang membezakan mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil adalah pada waktu berhenti depa. Kalau mad jaiz nak berhenti 2 harakat. Macam selalu kita bawa contoh perkataan qalu inna lillah. Qalu satu kalimah, inna satu kalimah, betul. Jadi kalau kita nak berhenti dekat qalu ni berapa harakat? 2. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu. 2 je. Qalu. Kemudian dia tarik balik. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia habiskan. Tapi kalau dekat sini yasha' ni satu kalimah. Dia bukan yasha'a, bukan. Dia yasha'a. Jadi dia kehendaki, Allah Taala kehendaki. Kalau hilang hamzah tak difahami apa maksud yasha', tak tahu. Tapi bila ada hamzah tu yang dia sebab tu kita sebut insya Allah. Kita tak sebut insyaallah. Kita sebut insya Allah. Itu uzur. India, Bangladesh, Allahu Akbar, uzur. Itu memang uzur, dimaafkan. Sebab kita nak bagi isyarat dalam ramai-ramai umat manusia, kiranya orang Malaysia ni orang paling beruntung dari sudut fleksibelnya lidah. Tak ada. Tak ada rentetan tu lah. Kan? Tapi nak bagi isyarat lidah kita ni kalau cakap Jawa, bunyi Jawa. Kalau lidah kita ni cakap Tamil, bunyi Tamil. Cakap bahasa Arab, bunyi macam orang Arab. Kalau bunyi Rusia, macam orang Rusia. Ada satu mamak Kelantan, kalau dia cakap accent British kan, bunyi memang macam orang sana terus kan. So, lidah kita ni dia memang Allah takdirkan. Sebab tu kita selalu tengok kalau tilawah Quran biasanya yang menang Malaysia. Pasal Allah takdirkan lidah orang Melayu ni dia cantik, dia sedap nak sebut. Jadi untuk orang India tu asah lah macam mana pakai dali ke kan, Colgate ke, bau gigi tu kan. Dia Masya Allah tabarakallah Safari Rafi sedap. So kalau buat macam tu pun tak membantu lah. Saya kira Dr. Zakir Naik sendiri pun berapa tahun berdakwah pun dia masih Allah juga kan. So tak boleh nak, susah nak sebut Allah. So kita Alhamdulillah boleh sebut Allah. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Dan kalau kita tahu macam kita pernah sebut dulu, dalam banyak-banyak ahli bahasa pernah sebut lah, kalau dalam banyak-banyak sukan yang paling senang adalah berlari, maka dalam banyak-banyak ibadah yang paling senang adalah zikir. Sebab tu once kalau kita nak mati, kita sangat dianjurkan untuk ditalqinkan untuk sebut la ilaha illallah. Dan semuanya tak melibatkan bibir, tak melibatkan dada, hidung, tak ada. Sebab tu orang nak mati ni dia hanya urusan lidah aja. La ilaha
illa Allah. Semua lidah je. So kalau mata dia tak boleh buka ke apa, lidah dia, kalau lidah boleh gerak ni, la ilaha illallah, dia boleh sebut. Sebab tu nak mati kita berharap macam yang Nabi sebut dah. Apa doa minta mati baik itu? Semua nak mati baik kan? Kemal nak mati baik, doa apa? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah pun betul. Ada satu lagi yang Nabi suruh jaga sungguh-sungguh, Allahumma ahsin aqibati fil umuri kulliha wa ajirni min khizyid dunya wa azabil akhirah. Nanti bagi alasan tu, kita tak sampai lagi Ustaz tajuk Isnu Muslim. Kan nanti dah sampai baru apa? Subhanallah. Isnu Muslim last week kita belajar pasal apa? Doa jenazah, doa salat janazah kan. Doa janazah, salat janazah, bacaan yang ketiga kan. Ingat doa tu Izzat? Alhamdulillah. Kan, Allahumma ghfir li mayyitina wa li hayyina, kan? Ingat doa tu. Wa syahidina wa ghaibina. Baca. Yang belajar, baca apa-apa, insya-Allah ilmu betul-betul akan nampak dia punya hasil ketika kita beramal. Sebab ramai orang jadi penuntut ilmu tapi dia tak mampu nak menghasilkan akhlak sebab dia tak beramal. So dia apa kita panggil, tompok-tompokkan ilmu ni. Banyak kitab-kitab dia dalam memori dia tapi dia tak beramal. Maka tak menghasilkan impak daripada ilmu tersebut. Jadi tu kita kata kita belajar, minta dekat Allah, ya Allah bagi aku dapat hafal, dapat amal. Taib. Kita berhenti kat sini lah kot insya-Allah, dan kita sambung pada bacaan Al-Quran Al-Karim. Tengok kat sini dia kata apa sebelum kita berhenti, maka harus menghentikan bacaan pada kalimah mayyasha, lalu harus memulakan bacaan dari kalimah wallahu wasi'un alim. Okey, nanti kita sambung nombor 6 pula insya-Allah. Jom kita sambung pada bacaan Al-Quran Al-Karim. Malam hari ni kita akan sambung pada muka surat 70 74 atas sekali. Betul? Ke 73? 73. Bawah sekali tu. Okey, barakallahu fikum. Jom. Muka surat 73 ayat 180. Hak bawah sekali. Jumpa tak? So masa kita tak panjang ni, ada 30 minit lagi. Jom kita baca Al-Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi. Okey, ada yang punya fadl, tak jadi. Diam sahaja. Fadli. Sebab huruf dad tak termasuk huruf qalqalah. Dia bukan huruf dal, fadl. Dia adalah fadli. Diam sahaja. Tapi siapa nampak tak sampai, dia boleh berhenti dekat mana? Atahumullah. Kemudian dia tarik balik. Bima atahumullahu min fadli. Cara nak sebut fadli, nun mati nak masuk dekat dalam fa. Ingat, gigi arnab duduk dekat atas bibir bawah. Min fadli. Cuba sebut. So jangan milf. Dia tak boleh. Milf. Bukan. Min fadli. Tak terus. Sambung. Huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Okey, jadi kita dapat lihat dekat sini ada dua waqaf. Ni tadi waqaf ni nama apa tadi ni? Ingat lagi tak? Ya ke Hasan? Dah hilang dah. Alhamdulillah. Sod lam ya tadi waqaf apa? Bismillah. Waqaf? Alhamdulillah. Waqaf Hasan. Waqaf Hasan maksud dia apa? Baik.
Apa nak kena bikin? Lebih baik sambung. Bukan lebih baik berhenti. Waqaf hasan lebih utama untuk menyambung bacaan. Betul tak, Wan? Kan? Untuk menyambung. Tapi kalau kata nak berhenti, ada masalah tak? Tak ada. Cuma di antara berhenti dengan sambung, mana lebih utama? Sambung. Sebab tu dia letak sod lam ya. Sebab tu dipanggil juga kalimah ni, waqaf ni dipanggil wasal. Wasal tu jalan terus, sambung. Sebab tu saya sambung tadi. Kalau siapa nak berhenti pun tak jadi masalah. Huwa khairal lahum. Baca. Bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Sekali lagi, sayutaw, 1, 2, 3. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Walillahi mirathus samawati wal ard. Kenapa? Qaf lam ya. Waqaf apa nama dia? Waqaf kafin. Apa maksud kafin? InsyaAllah berhenti memadai ataupun mencukupi, kan? Boleh berhentilah, memadai untuk berhenti ke ayat tu. Dan boleh terus sambung. Wallahu bima ta'maluna khabir. Okey, dekat khabir tu tafkhim ke tarqiq? Tafkhim apa dia, Zat? Tafkhim apa dia? Tak tahu. Tafkhim gemuk, tebal. Tarqiq lawan dia nipis. Raqiq nipis. Okey. So dekat sini tafkhim ke tarqiq? Khabir. Cakap bahasa Arab dia. Tafkhim ke tarqiq? Tarqiq. So tak boleh kita baca macam ni. Khabir. Khabir. Itu tebal. So nak kena buat macam mana? Khabir. Sebut-sebut. Wallah. 1, 2, 3. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dia punya getaran tu tak setebal kalau baris atas. Dan sebab kenapa kita nipis dekat sini? Sebab satunya kita nak berhenti. Yang kedua, sebelum ra itu ada ya mat. Ada ya mat. Dan kalau ada ya mat, sebelum dia mesti baris bawah. Bi. Dia takkan bunyi ba. Kalau ba barulah bar. Al-akhbar. Baru tebal. Bar. Tapi kalau dekat sini, khabir. Sama je macam basir. Qadir. Dia tak boleh qadir. Nampak? Ada beza bunyi kan? Okey, setiap orang saya suka nak dengar. Bermula Abu Talha dulu, insyaAllah. Fadal. Okey, ni pun baris bawah. Jangan nu. Dia nak pergi ke nu. Nur. Ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Bismillah. Wala. Apa yang berlaku kat situ? Ada nun, ada sabdu, wajibul. Aywah, dengung. Yahsaban. Wala. Bima. Apa yang berlaku tadi? Kita dah sebut dah. Letak gigi atas bibir. Bima atahumullahu min fadli. Karon masuk ROL. Khairal lahum. Kenapa masuk terus Hiti? Sebab tanwin bertemu dengan huruf
Tanwin bertemu dengan huruf ba. Khairal lahum, tanwin bertemu dengan huruf lam. Bila tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah, memasukkan tanpa dengung. Tadi yang AT baca awal-awal tadi, walaupun tak dengung tapi dia bunyi ron. Perasan tak? Bal, bukan bal. Apa kat sini? Huwa khairan lahum. Tak betul. Dia kena masuk. Ron tu N takkan bunyi, dia akan jadi L. Huwa khairan lahum. Boleh? Sambung. Syarrul lahum. Laju. Sayutawwaquna. Laju. Sayutawwaquna. Na pun pendek. Bakhilu. Ma bakhilu. Tengok apa yang berlaku. Ada ya. Bila ada ya, tak ada baris apa-apa. Sebelum dia baris bawah, itulah dipanggil mad asli. Bila mad asli, kena baca 2 harakat. Tak boleh baca mirathus. Bukan. Tak betul. Walillahi mirathus samawati wal ard. Bagus. Kita syukur dulu-dulu kita belajar alif, ba, ta, sa. Kena buat apa? Gigit lidah. Kalau sin pula, macam mana cara nak sebut dia? Apa beza dia? Tak gigit lidah. Dan lidah tu nak pergi ke mana? Pergi ke belakang gigi bawah. Dan sifat dia apa? Desir. Walillahi mirathus. Thus. Dia pergi kita ke belakang gigi bawah. Dia yang ni sebab tu kita pernah dengar ucapan salaf dulu, kalau engkau ingin melihat orang yang tak pernah nyanyuk, perhatikanlah orang yang baca Quran. Tak dia buat kerja, lidah aku nak pergi mana lepas ni? Tekak aku nak buat kerja apa, atas ke tengah ke bawah, dia akan sampai tak sempat nak rehat. Okey. So, bagusnya gigit lidah dulu. Tarik je lidah, dia terus langgar gigi bawah. Mirathus. Dia tak pergi huruf sin. Kalau kita tak belajar sa, kita akan bagi dua-dua sin. Mirasus. Betul? Mirasus. Tak betul. Thus. Dia ada kerja dia. Okey, Kamal. Barakallahu fiik. Cuma hati-hati pada fadlih itu. Biasa terlantun tanpa sedar. Fad. Diam dia. Fadlih. Sebab tu once kita belajar makharijul huruf, kita tahu dah huruf ni tak sepatutnya dia melantun. Jadi tak boleh nak keluar fad. Sebab kita letak tempat tak betul. Tapi kalau kita bagi semua lidah kita pergi dekat dot, dia tak akan melantun punya. Fad. Habis terus. Fadlih. Mesti mana baca? Tak nak. Okey. Barakallahu fikum. Jadi saya baca sekali imbas sebelum kita ambil manfaat daripada pembacaan pada malam hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض Wallahu bima ta'maluna khabir.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak bagi isyarat kepada kita tentang ancaman-ancamannya. Dan janganlah mereka-mereka yang hidup di atas muka bumi ini berasa selesa dengan sifat bakhilnya. Maka Allah bertanya kat kita, Allah bagi tahu kat kita, dalam kehidupan duniawi ni selalu kita sebut Allah cipta berpasang-pasangan, ada baik, ada jahat. Ada kaya, ada miskin, ada mulia, ada hina. Maka di sana ada dermawan, ada padanya kebakhilan, kedekut. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi isyarat dalam dunia ni kalau kau menjadi dermawan, maka Allah akan lapangkan urusan kau. Kan kalau kita buka muka surat 43, 44, 45, 46, 47, semua Allah cerita pasal duit je. Dan Allah banyak kali ulang, wallahu yudha'ifu liman yasha, aku akan mengganda-gandakan kepada siapa yang aku kehendaki. Dan syarat dia mesti jadi pemberani untuk berbelanja. Baik untuk diri dia ataupun untuk orang lain. Kadang-kala ada orang ni sifat kedekut dia berbeza-beza. Dengan orang lain dia bolehlah, tapi dengan diri dia kadang-kadang dia kedekut sangat. Pun tak jadi juga. Ada orang pula dengan diri dia pun kedekut, dengan orang pun dia kedekut. Ini lebih malang lagi lah. Jadi ada kan, kita kena, kalau bahasa orang kampung dulu dia panggil apa? Peribahasa lama dia panggil apa? Tangkai jering apa? Kan apa? Kedekut kan? So dia memang ada gitu orang. Terlalu berkira-kira. So Allah bagi isyarat. Sebab rezeki yang kita ada hari ni bukan hasil usaha kita. Kena faham yang tu dulu. Semua Allah Ta'ala bagi. Banyak dalam Quran Allah kata wa anfiqu, belanjakan mimma razaqnakum, yang kami bagi rezeki. Jadi sebenarnya kita usaha ni jalan je lah. Kalau kita usaha kau pun kalau Allah tak rezekikan, tak dapat. Jadi Allah nak bagi isyarat, ada orang dia usaha sikit dapat, ada orang usaha banyak pun dapat. Tapi dalam ramai-ramai mereka ni ada orang yang berani belanjakan, ada orang yang bakhil. Jadi Allah kata wala yahsaban, jangan pernah sesekali orang-orang tersebut menyangka ma bakhilu bihi, apa yang mereka bakhilkan di atas muka bumi ini, yabkhaluna bima atahumullah, mereka bakhil dengan apa yang Allah dah bagi dekat dia, min fadlihi, hasil daripada kurniaan Allah, huwa khairal lahum. Kalau aku bakhil, aku simpan, aku terlalu berjimat cermat, khairal lahum, pastilah baik untuk aku. Jadi Allah kata sebenarnya makin menyimpan tak elok sebenarnya. Dia ada beza kan, berjimat cermat dengan bakhil. Jadi dalam ayat ni Allah nak cerita tentang kebakhilan. Bagus ada simpanan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman Nabi dahsyat lah, dapat bagi ya. Kita pula jenis dapat kalau orang bagi kat kita 2 kilo kurma dengan satu kotaknya, kita buka kedua-duanya, satu elok, satu tak elok. Agak-agak kita sedekah hak mana? Tak, betul tak? Logik akal je. Ada orang bagi kat kita baju, dua-dua brand Nike ataupun Adidas, kan? Tapi satu tu carik sikit, logo dia tu boleh jadi benang terkeluar lebih sikit. Kita pun tengok nak bagi hak mana kan. So kita ada kita punya. Jadi itulah sifat manusia memang macam tu. Dia suka simpan. Tapi Allah pula bagi isyarat, muka surat 62 ayat atas sekali surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tak akan pernah capai darajat kebaikan selama mana kalian tak bagi apa yang paling kalian sayang. Jadi sebab tu nak bagi yang molek. Kalau kita pergi kepada surah Al-Baqarah pun memang Allah Ta'ala cerita, jangan bagi benda yang kau pejam sebelah mata. Macam tadi lah, elok tak elok, pejam mata je lah, bagi yang tak elok je lah kan. So Allah bagi isyarat, jangan macam tu, bagi yang boleh dimanfaatkan lagi. Okey, settle satu part. Ketua keluarga. Berjimat lah. Dia sebenarnya keperluan asal terpenuhi, settle down dah. Asas terpenuhi, tempat tinggal, pakaian, makanan ada je, dah okey dah kan. Dia bukan isu 500 ke 1000 ke, tak. Kalau dia dah get ready kan, ada beras kat rumah, tapi tidaklah jenama pusaking ke kan, jenama rambutan kan, biasa je kan.
Ah, betul. Betul. Tak ukur baju sini. Hmm. 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 Itulah manusia bermain dengan janji ni, dia suka. Tapi dia tak suka penuhi janji. Itu bahaya juga tu. Sebab tu Nabi dah pernah sifatkan orang yang suka berhutang ni, siang hari dia hidup dalam keadaan hina, dan malam hari dia tak boleh nak lena kan. Dia fikir macam mana nak bayar hutang. Besok dia larikan diri. Hina lah. Kan? Lebih baik kita biasa-biasa tapi semua terpenuhi. Daripada beria-ria hari-hari nak Starbucks, hantar gambar Facebook hari-hari Starbucks. Terminal okey, dia Starbucks. Kan, terminal okey. Atau kan, Richie Hamo. Subhanallah. Geng Richie Hamo ni ikut mazhab masing-masing kan. Yalah, kena pergilah. Khairan. Pergi ramai-ramai lagi afdal. Kan? Ada. Okey, patah balik tadi. Jangan pernah orang yang bakhil dia sangka dengan sifat bakhil tu sangat baik untuk diri mereka. Bahkan Allah letak bal. Bal ini maksud dia bahkan huwa syarrul lahum. Sangat jelek kalau engkau ada sifat bakhil. Sangat. Sebab orang kedekut ni bukan sahaja dibenci oleh Allah, tapi dibenci oleh kita pun sedar tak? Kalau kita ada geng, asyik aku je belanja kau minum ni, dia mesti akan ada rasa sesuatu walaupun kita tak ada masalah pun. Setakat nak belanja 300-400 satu malam contoh, nak belanja okey je, tapi dek kerana nampak sangat dia punya pattern ni, malam ni nak belanja aku mana? Dia sampai tara tu boleh pelik ni kan. Kita pun tak suka ni gelak lebih ni, macam ya ke? Tak ada. Macam mana Mal? Macam tu kan, maknanya jangan sangka benda tu elok lah. Dia ya, Ana pun biasa jumpa orang-orang macam tu. Kita tak ada masalah nak belanja. Sekali bila dia minta tak kesian pula. Kan? Kita pun tak ada hal lah. Pasal kita nak belanja. Tapi macam tu lah, kita yang orang yang dibelanja ni pun kena Al-Kayyis. Kena pandai-pandai ya, kan. Kalau kita tengok orang yang nak belanja tu pun dia minta nasi goreng Pattaya je, kita tak payahlah sampai sotong goreng tepung, udang belada apa semua, tak payah. Tak, nasi goreng biasa kan, telur mata okey lah. Nama pun kawan tu kata nak belanja. So itu kena pandai-pandai lah, nak jaga hubungan. Kalau tak, kita akan itu kita kata tadi, Allah tak suka, manusia pun tak suka. So nak refer kat siapa? Kan? Nak refer kat siapa? Cerita kat orang pun kata tu lah kau kedekut sangat. Cerita kat Allah pula kata bal huwa syarrul lahum. Tak elok jadi bakhil ni. Ada hadis kan, Jibril kata apa? Nabi kata, kalau Allah cinta satu kaum, Allah panggil Jibril. Jibril selaku komando ataupun kapten untuk seluruh malaikat akan bagi tahu dekat malaikat dekat langit, sesungguhnya Allah sayang kepada hamba tu dan Allah suruh aku sayang hamba tu. Dan aku pula perintahkan kalian untuk sayang hamba tu. Jadi malaikat langit turun ke penduduk bumi bagi tahu benda yang sama dan seluruh penduduk bumi akan cinta hamba tersebut. Kan? Jadi isu dia kena undang cinta Allah. Macam mana nak dapat cinta Allah? Patah balik kat Quran. Kita buat apa Allah Ta'ala suruh, kita tinggal apa Allah Ta'ala larang. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta. Bila Allah Ta'ala cinta, Allah panggil malaikat Jibril. Kena sayang dia tu. Pasal aku sayang dia. Ya. Sama. Bila marah, kena marah. Jadi sebab tu, perasaan tak? Selalu saya kata, kalau kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Kenapa Nabi sandingkan jubn dengan bukhl, pengecut dengan bakhil? Faham tak? Sebab apa? Biasanya orang dermawan ni dia mesti berani punya. Dia tak ada hal punya. Ada sikit ke ada banyak ke aku berani tolong. Dia berani tolong. Tapi orang kedekut bakhil ni
dia mesti pengecut. Dia ada banyak pun. Ish, ni kalau aku bagi tinggal sikit duit aku ni. Kalau memang sikit lagi dia kata, buat apa aku nak bagi dah, memang tinggal sikit dah. Tapi kalau kita belajar sirah-sirah sahabat-sahabat Nabi sampai pernah pas-pas air kan, masa perang tu. Air tak ada. Dalam hadis ada 10 orang sakit, semuanya nak air dahaga. So bila orang pertama tu dapat, dia dengar kawan dia kata air. So dia pun bagi. Dia biarkan diri dia, tak apa, aku berani bagi air aku. So bila kawan tu yang nombor 2 tu dapat, dia dengar pula nak air, dia bagi pula. Sampai air tu berpusing kepada orang nombor 1, mati semua. So maksud dia apa? Dia berani bagi. Aisyah radhiyallahu anha ketika diketuk pintu rumah kan, ada seorang ibu datang nangis-nangis dengan anak kan. Kami lapar, anak aku lapar. Apa kata Aisyah? Cuma ada apa? Sebiji kurma je kat rumah aku. So aku bagi dekat ibu tadi. Ibu tadi pun koyak 2. Bagi kat anak. Anak tadi pun makan dengan rakus. Terus dia kata, mak nak lagi sikit, nak lagi yang setengah tu. So mak dia pun bagi. Sayangnya mak pada anak. Bila Nabi balik, Aisyah radhiyallahu anha pun cerita, oh tak sangka ibu punya kasih sayang ni sampai tara tu dia boleh bagi. Tinggal setengah pun. Tapi dia lupa, dia ada tu sebiji tu aja. Betul tak? Aisyah lebih dahsyat lagi. Maknanya dia ada benda tu, dia berani bagi. Sebab fitrah mak ni memang dahulukan anak lah. Nampak tak? So okey. Tak malah bagi pinjam ah. Sebab kadang-kadang ada macam dia bayar tapi kena ada hutang yang termis ke. Lepas yang second itu dia bayar tapi yang itu dia tak bayar. Oh tak kena kot. Cuma dalam isu tu memang wa antasaddaqa khairul lakum. Memang wa antasaddaqu khairul lakum. Dalam Quran Allah kata kalau yang lepas-lepas tu kau mampu bagi sedekah, itu lebih terbaik untuk diri kau lah. Tapi kalau kita kata muak sangat dah ni, banyak bagi sampai dia pun tak ada rasa malu dah nak minta kat kita, time tu kita boleh ajar lah. Jangan bagi-bagi sangat lah. Ataupun buat apa kita panggil peraturan ke hitam putih ke apa kan. Tak kita tak kedekut. Sebab kita dah pernah tolong dah. Kalau tak ada orang didik macam mana kan. Asyik bagi ni orang kata makan suap kan. Memang kenyang lah. Dia tak usaha kan. Okey. Tengok apa yang berlaku ancamannya kepada orang bakhil. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kalau dia simpan emas, kalau dia simpan perak, Allah kata menjelang hari akhirat kelak, benda-benda yang disimpan tu akan jadi api. Dan api tersebut akan dikalungkan dekat leher mereka disebabkan sifat bakhil tersebut. Oh, na'udzubillah min zalik. Tak mau. Kita tak mau kita ni terkenal banyak duit, banyak harta. Tapi negeri akhirat Allah ancam. Kau lah orang yang aku nak pakaikan nanti harta-harta kau dia buat daripada emas ni. Oh, tak nak. Jadi api nak pakai pula. Dan Allah nak bagi isyarat kepada kita ayat yang menjatuhkan kita ke dalam bumi yang paling rendah sekali. Walillahi mirathus samawati wal ard. Apa yang ada kat langit, apa yang ada kat bumi, semuanya milik siapa? Allah. So kita tak payah nak bangga sangat dengan kita punya superbike ke, kita punya sport car ke, rumah kita besar, tak payah nak bangga sebab semua milik Allah Subhanahu Taala. Faham ayat ni betul-betul, kita mesti tunduk ke bumi. Tak ada hal pun. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ramai orang kaya tapi terlalu berkira-kira. Masalah juga. Kan? Orang biasa-biasa ni dia relax. Dia boleh tolong orang tak apa, tapi orang kaya ni sebab terlalu audit kan. Sampai nak keluar harta ke jalan, Allah pun kadang-kadang dia berkira-kira, menyebabkan dia selalu sangka buruk. Ni apa, sindiket ke, nak makan kenyang ke, dia macam-macam ada punya hati dia tak sihat. Dan Allah kata apa? Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian laksanakan. Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah teliti sangat. Kau buat kecil ni pun aku tunjuk nanti. Kau buat kecil ni pun aku tunjuk nanti. So kena berhati-hatilah. Tambah-tambah dalam bab duit ni, ramai orang boleh masuk syurga dengan duit. Ramai orang juga masuk syurga masuk neraka dengan duit. So jangan sangka duit kita banyak, kawan kita duit sikit, confirm kita syurga. Tak boleh juga. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan lain? Silakan. Bismillah. Boleh. Sebab tu ada satu hadis Nabi kata, ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu bi'afwin illa izza wa ma tawada'a ahadun illa rafa'ahu Allah.
kita nak jadi mulia ni, jangan cari kemuliaan manusia. Nak jadi mulia, jangan cari kemuliaan, kecintaan manusia. Sebab benda tu pasti sirna. Dia akan hilang, dia akan hancur berkecai. Kita akan bengang sendiri. Sebab tu orang-orang yang cari kemuliaan daripada Allah Ta'ala, dia happy. Dia ada duit ke, dia tak ada duit ke, dia happy je jalan. Dia tak kisah pun ada orang like status dia banyak ke sikit, dia tak peduli waktu tu. Sebab aku bukan cari redha korang, aku cari redha Allah. Jadi Nabi bagi isyarat, harta yang kau ada, kalau kau bagi sedekah, sebenarnya tak pernah kurang pun. Dan kalau kau jadi seorang yang pemaaf, Allah Ta'ala pasti akan bagi kepada kau kemuliaan yang luar biasa. Wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Kalau kau tawaduk aja, kau relax aja, tenang aja, pasti Allah akan angkat diri kau. Kemuliaan diri kau Allah Ta'ala akan angkat. Jadi kalau ada orang di kalangan teman-teman kita ni yang memang dia ternanti-nanti nak tunggu kaya baru nak bagi sedekah, kita kena ajak dia lah. Jadi orang yang selalu baca Quran, supaya dia jumpa ayat-ayat begini. Dan kita sendiri pun tengok, bila Allah kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kalau kau nak dakwah kepada orang, kau kena ada hikmah. Hikmah tu apa dia, Syam? Sebagian orang semalam saya tanya member saya pun ramai cakap kelembutan. Hikmah tak semestinya lembut. Hikmah itu ilmu. Sebab tu Nabi Ibrahim, dalam doa Nabi Ibrahim dia sebut Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kurniakan kepada aku ilmu, temukan aku dengan orang-orang soleh. Faham tak? Jadi kawan kita ni kalau kita tahu dia punya jalan kedekut, kita kena jadi soleh supaya kita boleh dekat dengan dia dan kita ajak dia jadi dermawan. Nak jadi dermawan ni perlu kepada juhud. Tu doa-doa tadi tu penting. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhl. Kan? Ya. Ya, ada. Mana? Terpakai. Boleh terpakai. Dalil Allah, dalil Quran semua terpakai. Boleh aja. Dia pun mana nak kahwin 2 3 4 ni patah balik pada ayat An-Nisa tu, kan, bila Allah Subhanahu Wa Taala kata wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Mampu tak nak adil sebenarnya ni, kan? Itu cerita dia. Adil waktu, adil nafkah zahir batin, adil kasih sayang, kan. Rasa-rasa adil lah. So, kalau rasa adil, fatafaddal mashkura. Kalau tidak, bersyukur dengan yang satu. Sebab ramai lagi tak menikah lagi, kan, subhanallah. So gitulah. Sama juga macam tadi Abu Talha kata, kalau kita nak rezeki kita barakah, bantu penuntut ilmu. Bantu. Sebab Nabi pernah didatangi oleh seorang abang, kan. Dia bagi tahu kat Nabi, aku ni sibuk kerja, bisnes, tapi dalam waktu yang sama aku tolong adik aku ni, dia belajar sampai dia alim, sampai dia mengajar orang lain pula. Nabi kata apa kat lelaki ni? La'allaka turzaqu bih. Kau sedar ke kau tak sedar, hari ini bisnes kau maju jaya pasal kau support adik kau mengaji, kan. Kau dan tolong orang susah. Nabi kata ubuhuni bidu'afaikum, tolong panggilkan aku orang-orang susah di kalangan kalian. Fa innakum tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Nabi kata, kalian sedar ke kalian tak sedar, sebenarnya hari ini kehidupan kita ni lancar dek kerana doa-doa orang susah yang pernah kita tolong dulu. Tapi kita tak tahu orang susah mana yang pernah kita tolong. Jadi sebab tu kena cari. Ubuhuni, Nabi kata, bawakan aku orang-orang susah. So, bagi belanja, Allah akan ganti balik. Allah Ta'ala alam. Boleh tak kita berhenti kat sini? Itu semaya syak. Saya nak teruskan perjalanan ke tempat lain pula. Itu. Alhamdulillah. Jom. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka sallam. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.